Ya, kita kembali lagi untuk mengikuti satu segmen wawancara terakhir yang kita bawakan secara virtual. Segmen ceramah di bulan Ramadan membawakan tajuk berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan. Jadi kita akan bersama dengan narasumber kita yang mulia, Dr. Haji Nuralizam bin Haji Ali Akbar, merupakan seorang penceramah. Ingin sekali kita mengetahui dengan lebih lanjut dengan tajuk kita pada hari ini. Betul. Jadi bagaimana Dini? Apa kata kita terus saja sapa Yang Mulia Dr. Haji Nuralizam Haji Ali Akbar yang telah pun berada di talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Ustaz? Alhamdulillah sihat, terima kasih. Mudah-mudahan Dini dan Nadirah juga sihat ya. Kita sehat, ceria hari ini, berpuasa. Alhamdulillah kita dipertemukan hari ini Ustaz dengan Ramadan yang ke-22 ni Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kami ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada Ustaz dan terima kasih kerana sudi diwawancara untuk segmen wawancara kita seterusnya. Tanya akan berbincang ni Ustaz mengenai dengan berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan. Mungkin sebagai mukadimahnya Ustaz, memberikan peluang pada Ustaz untuk menerangkan sedikit, memberikan pencerahan mengenai dengan pemilihan topik kita hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Deni dan juga Nadirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma hidayatis shawab wa ba'd. Para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala jua kita dapat meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Artinya kita masih diberikan kesempatan, diberikan usia, diberikan masa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita isikan dengan perkara-perkara yang berkebajikan dan juga meninggalkan serta menjauhi apa jua perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat, keampunan, keselamatan, kesejahteraan, perlindungan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Seperti yang disebutkan tadi oleh yang mulia Deni tadi mengenai dengan kita sekarang ini sudah pun berada di puasa yang ke-22, jadi tidak terasa masa itu terlalu cepat berlalu. Rasanya seolah-olah Deni dan juga Nadirah kita baru saja menjalani ibadah puasa dalam seperti mana kita merasai kemarin ya. Betul. Tapi tahu-tahu kita sudah pun berada di penghujung Ramadan. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi untuk kita akan berpisah dengan Ramadan ini ya. Dan dengan kesempatan yang masih ada ini kita akan isikan dengan perkara-perkara berkebaikan yang berkebajikan dan bersegeralah untuk melakukannya. Baik, alhamdulillah kita kembali kepada tadi yang mengenai dengan tajuk kita pada hari ini iaitu berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan. Sebenarnya para penonton yang dirahmati Allah dan juga Dini dan juga Nadirah, sebenarnya berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan ini dia adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya selama mana kita masih hidup di dunia ini ya. Seperti mana yang dipetik daripada suratul Baqarah ayat 148, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyebutkan tentang perintah ataupun galakan untuk kita bersegera dalam melakukan atau mengerjakan perkara-perkara yang berkebaikan ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud dan bagi tiap-tiap umat itu ada arah yakni kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua yakni berhimpun pada hari kiamat
untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap tiap-tiap sesuatu. Jadi daripada ayat ini jelas disebutkan mengenai dengan kita sebagai hamba Allah ini, untuk kita ini bersegera, berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan. Dalam mengerjakan kebaikan ini kita amat digalakkan. Kita bukan berlumba-lumba untuk melakukan kemungkaran, kerosakan di muka bumi Allah ini, tetapi kita melakukan kebaikan, mengerjakan kebaikan. Para muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebenarnya kita sebagai umat Islam ini, kita perlu mengetahui beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah umat Islam hendaklah meyakini, kita percaya dan kita perlu meyakini, hendaklah meyakini bahawa kematian itu adalah sesuatu yang pasti berlaku. Dan segala amalan di dunia ini akan dibalas di akhirat kelak. Itu kena ingat. Jadi kita hidup di dunia dan kita akan menempuhi alam kematian. Setiap orang akan pasti merasa kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap jiwa itu akan pasti merasai kematian. Jadi apabila kita mati kelak, maka kita akan, selepas itu kita akan menuju ke alam akhirat. Di sanalah kita akan diperhitungkan segala amalan kita. Jadi apabila kita masih hidup di dunia ini, maka kita perlulah mengumpul seberapa banyak amalan. Kerana kita sebagai umat Islam, kita juga hendaklah meyakini bahawa kebahagiaan di akhirat adalah juga bergantung kepada amalan-amalan kebaikan kita semasa di dunia ini. Jadi sebab itulah kita disuruh untuk berlumba-lumba melakukan amalan kebaikan semasa selagi kita hidup di dunia ini, selagi kita masih boleh bernafas. Dan kita sebagai umat Islam juga hendaklah melaksanakan amalan-amalan fardu. Apabila kita sebut amalan-amalan kebaikan itu, dia termasuklah amalan-amalan fardu. Ini kita kena lakukan. Kita jangan cuaikan. Kita kena berikan perhatian amalan-amalan fardu ini. Seperti kita solat fardu 5 waktu, termasuklah juga kita berpuasa Ramadan ini. Ini adalah amalan-amalan fardu. Dan ditambah lagi dengan amalan-amalan sunat. Kerana amalan-amalan sunat juga termasuk dalam arti kata amalan-amalan kebaikan, terutama sekali di dalam bulan Ramadan yang kita tempuhi pada ketika ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang bermaksud ataupun tafsirnya, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi daripada ayat ini kita dapat melihat bahawa Allah menyebutkan, Allah menegaskan bahawa tujuan kita untuk bersegera ataupun berlomba-lomba dalam mengerjakan amalan-amalan kebaikan ini adalah untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Kerana ada amalan-amalan kebaikan yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Di samping kita tambah dengan kita bertaubat, kita iringi lagi dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan tujuannya juga adalah untuk kita mendapat syurga yang Allah telah sediakan seluas-luasnya, seluas langit dan bumi, yang mana ianya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa ini. Jadi orang-orang yang bertakwa ini, Dini dan juga Nadirah, ciri-cirinya adalah orang yang segera melakukan ataupun mengerjakan amalan kebaikan. Jadi kita jangan lagi bertangguh. Marilah kita sama-sama berlomba, bersaing untuk perkara yang berkebajikan ataupun perkara yang merupakan suatu kebaikan ini. Jadi itulah mungkin sebagai mukaddimahnya Dini dan juga Nadirah, ya. Jadi kalau kita ni di bulan Ramadan ini, Ustaz, di antara misi ataupun matlamat kita ni, agar amalan-amalan yang kita lakukan, ada harapan sebenarnya untuk amalan-amalan tersebut diterima. Jadi mungkin Ustaz dapat mengongsikan, apakah syarat-syarat untuk amalan-amalan kita ni di bulan Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan. Baik, terima kasih Nadirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hidayat bisawab wa ba'.
Ini satu soalan yang begitu cantik. Apakah syarat untuk supaya amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita memang sangat-sangat mengharapkan bahawa Allah menerima segala amalan kita, dan kita amat takut kalau amalan kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita mengetahui seperti mana ayat yang saya bacakan tadi, bahawa tujuan kita melakukan amalan kebaikan ini adalah untuk mengharapkan keampunan daripada Allah dan juga mengharapkan syurga yang telah Allah sediakan, yang begitu syurga yang seluas langit dan bumi. Jadi kedua-dua ini adalah yang ingin kita gapai. Inilah yang membawa kebahagiaan kita nanti di akhirat kelak. Jadi apakah syaratnya supaya amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana Allah itu tidak akan mensia-siakan apa juga amalan kebaikan yang kita lakukan. Yang penting kita menepati apa yang dikehendaki oleh syarak. Yang pertama sekali, yang perlu kita ketahui, para penonton rahmati Allah, syaratnya ialah, tentu sekali ialah amalan kebaikan itu adalah amalan yang disebut sebagai amalan salih. Amalan salih itu, apa dia amalan salih? Amalan salih itu ialah ayakuna al-amalu mutabikan ataupun muwafiqan bima jaa fil Quran wa sunnah. Yang dikatakan amalan salih itu ialah amalan yang bertepatan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini syarat yang pertama, bahawa supaya amalan kita itu diterima oleh Allah, kita kena pastikan bahawa amalan kita ini adalah betul-betul amalan salih yang tidak bertentangan dengan syarak, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana berapa ramai, berapa banyak manusia menganggap bahawa perbuatannya itu adalah perbuatan yang baik, tetapi pada pandangan mereka. Namun pada pandangan syarak, amalan itu belumlah lagi dikatakan sebagai amalan yang baik ataupun amalan yang salih. Kerana ianya bertentangan dengan syarak. Jadi yang pertama tadi, hendaklah kita kena pastikan bahawa amalan kita itu adalah amalan yang salih, iaitu amalan yang dikatakan amalan kebaikan yang salih itu ialah yang bertepatan apa yang dibawa oleh Al-Quran dan juga sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ialah amalan kebaikan kita itu yang saya sebutkan tadi sebagai amalan salih itu, amal salih itu ialah kita lakukan, kita laksanakan, kita kerjakan itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan sebab menunjuk-nunjuk ataupun bukan sebab ada tujuan yang lain. Seperti kita mahu dipuji oleh manusia atau kita riak kepada manusia. Tetapi kita mengharapkan pahala, kita mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan sebagai kita itu ikhlas. Ikhlas ini umpamanya, kenapa kita buat kebaikan? Kenapa kita buat kebaikan kepada orang? Kita tolong orang, kita beri sedekah kepada orang, kita bantu orang umpamanya. Kenapa? Pertama, kita mahu mendapatkan pahala. Itu ikhlas namanya. Ataupun tujuannya kenapa? Kerana mahu meringankan bebanan orang, kerana untuk mengelakkan silaturahim. Itu juga adalah dikatakan sebagai ikhlas ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa aku sembahyang? Aku takut akan azab Allah. Aku mau masuk syurga. Itu adalah juga amalan ikhlas. Dikatakan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, tentulah amalan yang kita lakukan itu adalah suatu amalan yang memberikan manfaat kepada diri kita, malah juga kepada masyarakat. Bukanlah amalan-amalan yang mendatangkan kemudaratan ataupun kerosakan kepada diri sendiri dan juga kepada masyarakat, bahkan juga kepada seluruh alam, kepada bumi dan juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi itulah yang syarat-syarat Deni dan juga Nadira yang perlu kita penuhi agar amalan kita, amalan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas pencerahan yang diberikan Ustaz. Dan mungkin boleh tanyakan soalan selanjutnya Ustaz. Dalam masa kita ni mengejar memaksimalkan sebaik mungkin waktu-waktu kurang pada 10 hari ni Ustaz, sebelum tadi akan mengakhiri bulan Ramadan ni Ustaz, sering juga tadi berigakan mengenai dengan kepentingan tadi beristiqamah. Jadi kalau tadi bercakap mengenai istiqamah, bagaimana cara kita istiqamah dalam tadi mengerjakan kebaikan ini Ustaz? Baik, terima kasih Dini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hidayat shawab wa ba'. Seperkara yang perlu kita ketahui ya, melakukan amalan kebaikan itu adalah satu yang penting. Kita bersegera melakukan kebaikan itu adalah sesuatu yang penting. Kita jangan tangguh-tangguh lagi. Kita jangan delay lagi. Kalau umpamanya kalau kita ada hajat, ada niat untuk bersedekah, bersedekahlah. Apabila ada kesempatan. Kalau mau bersedekah, sedekahlah pada hari ini. Janganlah besoklah aku sedekah. Lusalah aku bersedekah. Atau tunggulah nanti waktu pendek nanti aku akan bersedekah. Tidak. Maka pada ketika inilah untuk kita bersedekah. Kerana kita tidak tahu ajal kita bila akan sampai. Kerana apabila ajal kita sampai, kita akan menyesal nanti. Kita tidak melakukan kebaikan yang kita mampu buat, tetapi kita sengaja kita tangguhkan. Kemudian yang paling penting lagi ialah, dan yang paling sulit sebenarnya ialah, berapa ramai orang boleh melakukan amal soleh, berapa ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi yang sulitnya ialah untuk kita beristiqamah, untuk kita berterusan, untuk kita konsisten melakukan amalan kebaikan ini. Umpamanya saja dalam puasa ini, kita boleh saja melakukan solat sunat tarawih 20 rakaat dicampur dengan witir 3 rakaat. Tetapi kita mungkin sedikit ataupun kita mungkin akan sukar untuk terus melakukan solat sunat walaupun bukan solat sunat tarawih di bulan-bulan lain nanti. Amat sulit nanti. Jangankan 23 rakaat. Kita melakukan sembahyang sunat 2 rakaat pun, untuk melakukan sembahyang sunat qabliyah pun ataupun ba'diyah 2 rakaat pun kita rasa berat. Jadi istiqamah itu adalah suatu yang penting sebenarnya, namun ianya sulit. Walau bagaimanapun, ia tidaklah ataupun ia bukanlah suatu perkara tidak boleh dicapai untuk kita terus istiqamah ini. Saya kongsikan di sini beberapa tips untuk supaya kita ini sentiasa istiqamah dalam melakukan ataupun mengerjakan kebaikan. Yang pertama sekali ialah matlamat kita hendaklah jelas. Apa tujuan kita sebenarnya melakukan kebaikan ini? Apa? Kalau kita melakukan kebaikan adalah untuk mendapat pujian orang, jadi kalau kita melakukan kebaikan, kita tidak mendapat pujian daripada orang, maka kita akan rasa letih. Kita akan rasanya, katanya orang Brunei, kelanguan. Kan dia ada orang memuji, dia ada orang melihat, dia ada orang menghargai. Jadi kita perlu tetapkan matlamat yang jelas. Kenapa melakukan kebaikan ini? Ialah untuk mengharapkan keredaan Allah. Kenapa? Supaya aku dapat menyebarkan kebaikan kepada semua orang umpamanya. Kemudian yang kedua, tips yang kedua ialah melazimi taubat. Ini melazimi taubat. Artinya kita ini jangan kita rasa aku dah perlulah bertaubat, aku tidak melakukan dosa. Kita lakukanlah kerana walaupun kita ini mungkin boleh menghindari dosa-dosa yang besar, tapi kita mungkin tidak dapat menghindari dosa-dosa yang kecil. Jadi maka kita lazimilah diri kita ini dengan bertaubat. Supaya kita istiqamah melakukan kebaikan, bertaubatlah. Kita istighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkanlah beristighfar, banyakkanlah bertaubat. Sedangkan Nabi SAW sendiri pun tidak kurang dalam riwayat menyebutkan tidak kurang 70 kali sehari semalam. Bahkan ada yang menyebutkan 100 kali sehari semalam beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Rasulullah itu adalah manusia yang maksum, yang telah terpelihara dirinya, daripada melakukan kesalahan, melakukan dosa. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semulia-mulia makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, namun masih saja tetap melazimi beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga ialah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pertolongan. Ada satu doa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita perlu amalkan untuk kita ni supaya kita terus beristiqamah, beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan kepada Allah. Kita bacalah doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doanya. Ini doa selepas salat kita boleh amalkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah aku, berilah aku pertolongan dalam mengingatimu, dalam mensyukuri nikmat-Mu, dan juga
memperbaiki Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk aku sering mengingatimu dan mensyukuri nikmatmu dan untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini yang doa yang kita perlu lazim baca, amalkan. Dan yang seterusnya juga, Dini dan juga Nadilah serta para penonton yang dirahmati Allah, tips untuk kita istiqamah ini juga penting, iaitu kita pilih persekitaran yang sama dengan misi kita. Kita mau buat baik, maka carilah persekitaran yang sama. Iaitu antaranya adalah mencari rakan. Kalau kita mahu sentiasa melakukan kebaikan, carilah rakan yang juga mahu buat kebaikan. Kalau kita mahu rajin beribadah, maka carilah rakan yang mahu untuk meningkatkan ibadah. Kalau kita mahu pandai baca Al-Quran, carilah teman, carilah rakan, carilah sahabat yang juga mahu pandai membaca Al-Quran. Tapi kalau kita mau buat kebaikan tetapi persekitaran kita tidak membantu untuk kita melakukan kebaikan, kita berkawan dengan orang yang tidak suka melakukan kebaikan, dengan orang yang lalai melakukan kebaikan, orang yang malas untuk beribadah, maka akhirnya kita tidak akan istiqamah. Macam contohnya orang yang mahu berhenti merokok, contoh paling mudah lah, berkawanlah dengan orang yang tidak merokok. Tapi kalau dia masih berkawan dengan orang yang merokok, akhirnya dia sendiri tidak akan istiqamah, tidak akan kuat hati. Rasulullah SAW ada bersabda mengingatkan kita supaya kita ini mencari teman yang boleh membantu kita, ialah yang mempengaruhi kita. Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maksudnya seseorang itu adalah mengikut agama ataupun kebiasaan, kepribadian temannya. Maka perhatikanlah, kata Rasulullah, siapa teman yang mendampingimu. Jadi teman itu adalah penting untuk kita terus istiqamah dalam membuat kebaikan. Dan akhir sekali ialah kita sentiasa perlu memelihara solat fardu kita yang 5 waktu. Itu juga adalah cara untuk kita terus istiqamah dalam melakukan kebaikan. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, Dini dan juga Nadirah, ya. Alhamdulillah, satu perkongsian yang sangat luar biasa sekali. Pastinya banyak sekali ilmu pengetahuan baru yang kami pelajari dalam perkongsian kita untuk hari ini. Jadi ribuan terima kasih kami dari Rampai Pagi ingin mengucapkan untuk Dr. Haji Nurhalizam bin Haji Ali Akbar di atas berkesudian datang ke dalam rancangan Rampai Pagi. Walaupun kita ni secara alam maya, Ustaz, tapi banyak sekali yang kami sudah pelajari bersama. Jadi insya-Allah dalam kesempatan kita akan bersua kembali. Assalamualaikum. Jaga diri, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah, ada penonton, pelbagai perkongsian telah pun kami sajikan kepada Auda hari ini. Kami harapkan agar Auda mendapat sedikit manfaat ataupun ilmu yang baru yang dapat sama-sama kita manfaatkan untuk menambah nilai ilmu kita ni untuk hari ini. Baiklah, ada penonton, sesungguhnya semua yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dua, dan segala kekurangan itu daripada kami berdua je sebagai manusia biasa. Ya, saya mewakili rakan penerbit, rakan-rakan juruteknik yang bertugas, kami ucapkan ribuan terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Saya Dini Idris. Dan saya Nur Nadira Syahminan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.